Baik, kita teruskan lagi. So sebelum ni saya jawab mengenai prosedur. Baik, so sekarang ni kita akan cuba gabungkan kita punya knowledge mengenai list of a list dan kemudian kita nak gunakan prosedur ini. Jadi untuk video ini saya perlu ubah sedikit saya punya list data ini supaya dia punya list itu lagi besar. So sekarang ni saya nak buat dia punya list itu supaya dia ada satu lagi list lah. Okay, so yang ni tadi list of a list. So contoh kita buat kita boleh tambahkan lagi dekat sini. Saya tambahkan dia dekat sini lah. So kita nak ubah yang ni, kita tambahkan satu lagi item. Dan kemudian kita boleh duplicate yang ni, kita duplicate. So sekarang ni list of a list saya dia ada 3 benda lah dekat sini Dia ada 3 benda, 3 list. So ini adalah soalan yang ketiga. Contoh makanan kegemaran saya. Contoh kegemaran. Contoh jawapan A tu ayam, B tu bayam, dan C tu ciku contohlah. Ayam tak ada pula kan. Okay, so apa yang saya nak buat di sini, saya nak gunakan list data ini So saya letakkan dia di atas dahulu. Di atas dahulu supaya nanti kita boleh compare dengan dia punya nombor soalan Okay. Jadi aim saya sekarang ni adalah saya tak nak dapatkan dia punya get global nombor soalan. So sekarang ni saya letakkan ni ke tepi dahulu Saya letakkan ni ke tepi dahulu. Set ni saya letakkan ke tepi dahulu. Saya nak refactor dia. So instead of saya nak display dia punya question number ini, sebenarnya saya nak displaykan dia punya nanti maklumat soalan. Nanti kita tengoklah macam mana rupa maklumat soalan ini maklumat soalan. So maklumat soalan ini saya akan dapatkan daripada inilah nanti daripada list data ini. So apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil list data ini supaya saya boleh letakkan dia dalam prosedur set soalan dan jawapan ini. So saya perlukan dia punya maklumat soalan lah. So maklumat soalan ini dia berbeza mengikut kepada kedudukan di atas ini tadi. So saya nak bila saya ambil soalan satu, contoh soalan tu adalah soalan satu kan, yang ni contohnya. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil nilai array yang pertama ini, list yang pertama yang dalam list ini, list yang pertama dia. So maksudnya soalan satu ini. Dan bila saya letakkan ini sebagai 2, saya nak dia display sebagai saya nak dia display list yang kedua ini. So untuk itu kita boleh ambil daripada list data ini, kita ambil dia punya kedudukan lah, sama ada ini maklumat satu, maklumat soalan kedua ataupun maklumat soalan yang ketiga. So maklumat soalan ini dia akan bergantung memang bergantung pada nombor, tapi dia tak akan sendkan nombor dekat sini Jadi maksudnya nombor ini saya gunakan dia sebagai index, ataupun sebagai kedudukan. Ini kan global nombor soalan kan. Sekarang ni nilai dia 1. Jadi maksudnya nilai ni kan boleh berubah-ubah mengikut kepada button klik kita tadi. So yang index ini ni dia akan jadi index untuk kita pilih sama ada list yang pertama ini, list yang kedua ni ataupun list yang ketiga ini. So apa yang saya buat adalah saya akan ambil list. Lepas tu saya akan ambil select kat sini, select select tu, apa yang kita akan select adalah kita akan select daripada list inilah, list data ini. So saya ambil daripada sini get global list data. So bila saya dapat global list data ni, dia ada 3 lah benda ni sama ada list yang pertama ni 1, list yang kedua ataupun list yang ketiga ini.
So indeks dia akan ikut kepada saya punya nombor soalan. So saya ambil pula daripada sini. Okay. Get global nombor soalan. Jadi maksudnya bila saya pilih nanti contoh saya ambil daripada global list data. Kalau ni nilai dia 1, maksudnya dia akan dapat list yang ni. Kalau saya dapat 2, maksudnya list yang inilah. Dan kalau saya ambil 3, maksudnya dia akan ada list yang ini pula lah, list yang ketiga. So sama ada list 1, list 2, list 3 ni semuanya adalah result yang inilah. Nanti kemudian apa yang kita boleh letak adalah kita masukkan dia dalam prosedur. Okay. Baik, so ini saya buang dahulu, tak guna pun nanti. So prosedur ini saya boleh ambil sajalah, copy saja dari sini. Saya boleh copy saja daripada sini. Okay, duplicate. Saya buang yang ni tak apa. Saya buang daripada button next itu supaya lebih senang lah. Okay. So sekarang ni button click next dan previous itu dia ada fungsi yang sama dengan input yang sama lah. Okay, so apa-apa data daripada sini dia akan dimasukkan dalam maklumat soalan kat sini, dalam maklumat soalan yang dalam call dalam prosedur ini. So prosedur tu dia akan proses maklumat soalan itu dekat sini. Buat setakat ini saya nak dia cuma display sahaja maklumat soalan. Kita tengok rupa dia macam mana. So contoh saya refresh sekarang ini saya buat dia punya connection, saya refresh. Okay, now nombor dia sekarang ni adalah 1 by the way, 1 sebab dia dah initialize global ni sebagai 1. Okay, so kalau contoh saya tekan next, nombor ni dia akan jadi 2. So kita bandingkan list mana yang kita akan dapat. So kita dapat notification dia list yang kedua. Kalau saya tekan lagi, list yang ketiga, yang inilah. Kalau saya tekan previous, dia akan dapat yang kedua sebab nilai nombor dia tadi adalah yang kedua. Ini pula list yang pertama tadilah, yang ni. Okay. Baik, so jadi maksudnya daripada situ saya dapat dia punya maklumat soalan itu tadi sebagai list itu tadi. Okay, untuk memudahkan, so saya nak cuba kita boleh setkan dia punya teks dahulu list yang elements ni, lepas ni kita akan cuba set dia. Okay, so sekarang ni kita dah tak ada lagi lah question number tadi question number tu adalah nama input sebelum ini. So sekarang ni saya tak nak dia punya question number, saya nak yang maklumat soalan ini. Saya nak dia set teks itu, teks soalan ini, yang soalan ini sebagai maklumat soalan. Cubalah kau dapat. So dia dapatlah dekat situ So kalau kita tengok bila kita tekan next, dia keluar dengan list ini. Ini pun list jugalah ni. Ini dia punya soalan, ini dia punya jawapan A, jawapan B, jawapan C. Contoh saya tekan next lagi, ini soalan dia, makanan kegemaran ayam, bayam, ciku, contoh. Dan kalau saya tekan previous, dia akan pergi kepada soalan 2 lah. Okay. Dan kalau saya tekan previous lagi, ini adalah soalan 1. Contohnya ini soalan 1 lah, ini soalan 1, jawapan 1A, 1B, 1C. Okey, ini pun adalah list. Jadi list ini kita boleh gunakan di dalam so maksudnya maklumat soalan ini sebenarnya maklumat yang kita dapat ini, kalau tadi bentuk dia adalah question number, kalau kita tengok dekat sini tadi question number, bentuk dia adalah nombor. Selain daripada kita pass nombor dekat dalam ni, kita boleh juga pass list ini, senarai ini, kita boleh letakkan senarai juga. So maklumat soalan ini sebenarnya dia adalah sejenis senarai lah. So bila senarai itu kita boleh gunakan semua metod-metod list ini tadi. Okay, so teks ini saya tak nak gunakan semua list itu kan. So mestilah saya nak gunakan yang pertama ini. Kalau kita perhatikan ini adalah yang pertama lah. Yang item pertama ini yang menunjukkan dia punya soalan itu. Kalau saya tekan next lagi, sama jugalah. Makanan kegemaran yang ni yang benda pertama dalam list itu yang menunjukkan dia punya soalan. Okay, ini soalan 1 contohnya. Okay, so now saya tak nak
dapatkan dia punya, kalau get maklumat soalan ni maksudnya kita nak dapatkan semua list dia, bukan, kita bukan nak list itu, kita nak item dalam list tersebut. So kita akan gunakan lagi select. Okay, kita select lagi. Bila kita nak ambil benda dalam list so kita kena gunakan select. So select ni dia akan ambil dua benda, satu dia ambil list, satu ambil kedudukan dia. List dia adalah semua ni adalah list dia. Okay, tapi index tu adalah dia punya kedudukan. Kalau ini soalan satu tu maksudnya kedudukan dia adalah yang pertama lah. Jadi maksudnya saya ambil ini yang pertama. Kedudukan dia yang pertama, satu. Okay. Then saya letakkan di situ. Saya letakkan select dia punya text. So sekarang ni bila saya tekan next, okay, so dia just keluar dengan ini soalan 2 lah, instead of dia keluar semua sekali tadi. Kalau tak dia macam ni tadi kan, sebelum ini dia macam ni, sebab saya dah select satu je daripada kesemuanya sekali. Okay, makanan kegemaran. So dia dah keluar soalan sajalah. Now tugas kita easy je lah kan. So kita boleh ulang benda yang sama untuk elements. So untuk elements ni kita ada benda ni tadi. Okay, so ini yang sebelum ini question number ni adalah input sebelum ini, saya dah tak guna dah. Sekarang ni saya guna input lain, maklumat soalan. Maklumat soalan ni bentuk dia lain, dia bukan nombor tapi dia adalah sejenis list juga. So apa yang saya boleh buat dekat sini adalah saya boleh setkan dia punya senarai jawapan. Okay, untuk senarai jawapan dia, so kalau kita tengok ini tadi, dia ada 3 senarai jawapan kat sini kan, 1, 2, 3 dekat sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dekat situ So untuk elements itu, apa yang saya boleh buat adalah, ini kan dah ada 3 tadi kan ada 3 juga dia punya item kan. So saya boleh setkan mengikut kepada dia punya kedudukan itu. Sama juga macam tadilah. Okay, so saya akan gunakan select juga. Cuma kali ni kalau select ini kalau satu tadi dia punya soalan, yang jawapan dia tadi bermula daripada 2 kan. Jawapan dia mula daripada 2, kemudian 3 dan seterusnya adalah kedudukan keempat. Ini kita tengok dia punya notification tu nanti So kedudukan 1 daripada list itu adalah soalan dia, manakala kedudukan yang kedua, ketiga dan keempat adalah dia punya jawapan. So now bila saya tekan next, so dia keluar dengan makanan kegemaran, ayam, bayam dan ciku. Kalau saya tekan previous, dia keluar dengan jawapan dia, jawapan 2A, 2B dan 2C. Tekan lagi previous, so saya ada jawapan dia 1A, 1B dan 1C. Begitu dia punya konsep. So dengan menggunakan prosedur, nampak dia cuma boleh letak dekat satu tempat je lah. Kita ubah dia dekat satu tempat ini sahaja. Okay, itu saja untuk video ni. Terima kasih.